Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Okey. Saya nak sekejap je sebab saya tengok pun tak ramai. Terima kasih Syafiqah sebab selalu ada. Okey, untuk hari ini kita akan tengok balik kepada sepatutnya saya ada hantar satu modul kat sekolah tapi tak sempat nak hantar. Kemudian hari ini ada banjir pula. Jadi tak apalah. Saya akan hantar kemudian ini apa dipanggil sebagai panggil latihan demo ni. Saya share sekali saja. Okey, ini adalah yang saya ada bagi dekat kamu. Nanti kamu tengoklah. Dalam Telegram tu ada. Okey. Macam mana nak gunakan kita punya modul ni? Okey. Yang pertamanya saya nak mengisikan nama ni macam biasalah. Okey, tajuk kita hari ini adalah pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Okey. Murid membuat 3 lakaran produk terbaik berdasarkan elemen. Maksudnya yang kena kamu buat adalah kamu hanya buat 3 lakaran. 3 lakaran. Okey. Kamu boleh tengok pada muka surat 93. Okey, buku teks. Okey, macam mana nak buat. Kemudian yang ni kalau ada buku teks kamu lakarkan, tak perlu lakar dalam buku teks, kamu hanya lakarkan dalam kertas yang cikgu bagi. Okey, kalau tak ada kertas ni, tak ada lagi, maksudnya kamu hanya perlu buat atas lakaran kosong lah. Okay, ini soalan dia. Murid dikehendaki melakar 3 lakaran produk topi dengan memperbagaikan variasi lakaran. Hasil lakaran produk dalam bentuk 3D pada ruang yang disediakan. Minggu lepas kita ada belajar berkaitan dengan 2D dengan 3D. Okay, jadi yang ni kita kena buat 3D saja. Okay, cikgu nak kongsi buku teks muka surat 93. Teks muka surat 93. Okey, yang ni. 4.14 yang kita belajar ni. Pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Okey. Dalam kita nak memilih produk, okey, kita perlu hasilkan sekurang-kurangnya 3. Okey, lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Kemudian kita dah buat lakaran ketiga-tiganya, kita akan pilih yang mana lakaran yang paling sesuai. Okey. Sebagai contoh, kamu tengok muka surat 93 ni. Dia ada bagi 3 lakaran topi A, B, C. Lakaran topi A berwarna merah ni, lakaran topi B warna biru dan lakaran topi C adalah warna-warni. Okey, dekat sini dia letakkan. Okey, apa yang perlu ada dekat sini? Okey, dia kata warna seimbang dan sesuai untuk semua golongan. Kemudian dinyatakan lagi nilai estetika mempunyai elemen garisan yang menarik. Lakaran produk B pula, elemen bentuk pelindung di hadapan, lebih pendek tetapi lebih lebar. Nampak beza? Yang ni panjang, yang ni lebar. Itu beza dia. Lakaran produk A, lakaran produk B, lakaran produk C. Kalau yang produk C dia kata skala kecil untuk remaja. Nampak dia lebih kecil sikit. Jadi produk A, produk B, produk C sama, cuma lakaran dia adalah berbeza. Sama ada dari segi saiz, dari segi bentuk, rupa, warna. Semua ada dalam elemen tu. Elemen 7 elemen yang kita belajar pada awal-awal bab dulu. Kita masukkan dalam lakaran ni. Nak membina lakaran ni,
kamu kena ingat balik teknik lakaran hari itu. Okey, kamu gunakan teknik yang titik-titik tu ataupun garisan putus-putus, boleh pakai. Kemudian gunakan teknik tu kamu gabungkan dengan kaedah, boleh kamu gunakan kaedah perspektif, isometri dan juga oblik. Boleh gabungkan. Kalau dah pandai, boleh kamu teruskan lakar pakai freehand saja. Kalau tak pandai lagi, perlukan gunakan teknik-teknik yang sebelum ni. Sebab lakaran 3D dia ada bentuk dia. Okey, sama ada bentuk dia tu secara isometrik, secara oblik ataupun perspektif. Okey. Boleh kamu tengok dalam buku teks muka surat 93, rujuk topi tu. Kemudian kamu boleh tiru sikit-sikit, buat lakaran A bentuk lain, lakaran B bentuk lain, lakaran C pun bentuk lain. Okey. Dalam soalan modul yang cikgu bagi dalam Telegram tu. Okey. InsyaAllah cikgu akan bagi secepat mungkin. Nanti kamu ambillah dekat dalam drawer yang dekat sekolah tu nanti. Okey, cikgu akan bagi tahu bila cikgu letak nanti kamu pergi ambil. Okey, yang ni untuk modul minggu 32. Okey, cikgu hantar tu ada dua, minggu 32 dan minggu 33. Okey, yang perlu kamu buat adalah minggu 32, minggu ni saja. 3 lakaran ni. Okey. Kalau lebih baik kamu letakkan warna seperti mana dalam buku teks muka surat 93 ni. Yang ni cikgu rakam video ni cikgu rakam sebab nanti cikgu akan masukkan dalam YouTube. Okay, bagi siapa yang tak dapat tengok boleh tengok. Baik. Okey, seterusnya. Okey, selepas kamu lakar, okey, apa yang perlu kamu tahu adalah kamu kena buat pemilihan produk. Okey. Bila kita nak buat pemilihan produk, kita mesti ada perbandingan A, B dan C. Produk mana yang kita nak pilih? Okey. Bila kita nak pilih, kita kena ada kriteria adalah yang kita nak pilih. Okey, kat sini kita ada elemen. Okey, kita ada garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. Okey. Produk A kurang garisan, produk B banyak garisan, produk C garisan kasar dan dijadikan corak. Okey, seterusnya bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okey, semua ni kita kena tulis. Okey, perbandingan antara tiga tu. Tapi okey, kalau nak elok buat jadual ni lah, kalau tak perlu pun tak apa. Okey, seterusnya kita tengok kriteria pemilihan lakaran. Okay, dekat sini dia ada 5 kriteria. Kenapa kita pilih lakaran yang, contoh dia lakaran A kita pilih. Okay, kenapa kita pilih lakaran B? Kenapa kita pilih lakaran C? Okay. Di sini kita bagi 5 kriteria yang perlu ada. Yang pertama adalah menarik perhatian pelanggan. Maksudnya, bila orang tengok, orang akan suka dengan produk tersebut atau pelakaran tersebut. Okay, warna seimbang dan sesuai. Okay, sesuai ni maksudnya dia kena dengan minat pengguna ataupun kena dengan situasi. Contoh dia bila kita buat cap, okay, kita buat topi. Okay, kita boleh gunakan warna yang gelap, tapi tak semua orang suka warna yang gelap. Okay, kita boleh gunakan warna yang cerah, tapi tak semua orang suka warna cerah. Contohnya warna putih. Okay, kita boleh buat topi dalam bentuk warna putih, tapi tak semua warna putih. Dia mesti kena ada sesuatu yang menarik perhatian pelanggan. Kita kena tahu pelanggan kita suka yang mana. Okay, kemudian bentuk mudah dihasilkan, mempunyai nilai estetika dan maklumat yang lengkap dalam lakaran tersebut. Okay, dia mesti kena ada elemen, kemudian dia mesti kena ada prinsip dalam tu, kemudian kalau nak lebih baik lagi dia berwarna, kemudian dia ada saiz, ukuran dia mesti lengkap maklumat dalam lakaran yang kita buat. Baru kita boleh pilih yang mana yang kita nak. Okey, seterusnya kat sini dia kata borang penilaian pelanggan. Pemilihan lakaran produk terbaik juga boleh dibuat dengan mengedarkan borang penilaian kepada pelanggan atau pengguna. Kaedah ini merupakan cara terbaik untuk mendapatkan pandangan dan pendapat mereka. Kita bagi satu borang, kita suruh dia orang nilai. Contohlah dekat sini.
Macam ni kan, ni borang. Okay, produk ni, produk A, produk B, produk C. Kita suruh dia tulis apa komen dia terhadap produk A, produk B, produk C. Di situ kita tahu, okay, produk mana yang lebih orang suka. Okay. Kemudian, okay, kita boleh juga buat borang penilaian macam ni. Okay. Apa pendapat anda tentang topi bentuk A? Contoh dia. Okay. Dia akan pilih sampai last sekali. Okay, ini borang yang boleh jawab ABC. Ada juga borang yang kita boleh jawab secara subjektif, dia tulis. Okay. Ada juga kita tak perlukan borang, kita hanya pergi interview. Kita bawa barang, kita interview. Itu pun boleh. Okay. Untuk tajuk minggu ni, insyaAllah kita hanya fokus kepada 4.14 pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Tugasan dia, kamu kena hasilkan 3 bentuk topi ni, okay, dalam modul kamu. Sekejap, saya nak kongsikan yang ni. Okay, dalam modul ni, okay, modul yang ni. Okay, dalam modul ni kamu kena buat lakaran topi 1, okay, kemudian buat lakaran topi 2, kemudian buat lakaran topi yang ketiga. Okay. Kemudian nanti minggu depan kita akan sambung lakaran yang mana yang akan menjadi pilihan kamu, okay, untuk dijadikan sebagai produk. Okay. Sekat itu dulu. Seandainya kamu ada soalan, boleh tanya. Ada soalan tak, Syafiqah? Sebab ada seorang je lah ni, kamu je lah. Tak ada. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kalau ada masalah, boleh bagi tahu cikgu balik. Nanti yang mana tak dapat tengok, kamu boleh bagi tahu kawan-kawan kamu, boleh tengok dekat link yang cikgu akan bagi, insyaAllah kali. Okay, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perjumpaan minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Syafiqah.